kedua, dalam ranjang di atas, PQR dan PST adalah garis lurus. Cari nilai bagi cos alpha dan juga tan beta. So, bila kamu nak selesaikan soalan ini, first kali, kamu kena tahu, ini dia punya tips nak buat soalan ini. First kali, kena tahu tentukan berada di sukuan keberapa. Okey, itu adalah langkah pertama. Kamu kena tahu sudut itu berada pada sukuan yang keberapa. Yang kedua, kita kena cari sudut rujukan sepadan. Okey, so dua ini adalah yang penting untuk kamu tentukan ataupun untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan trigonometri. Okey, kita tengok soalan A, iaitu cos alpha. So cos alpha, so kita tahu di sini ini adalah dia punya garisan, okey, PQR. Garisan PQR sini ya. So ini adalah dia punya garisan PQR, satu garis lurus, dan ini adalah dia punya sudut alpha. Dan kalau berpandukan gamma raja ini, sudut alpha ini dia adalah berada di antara 0 hingga 180. Okey. Kerana kita tahu bahawa sudut yang cikgu tandakan warna merah ini adalah 180. So maksudnya di sini sudut alfa adalah berada di antara 0 dan juga 180. Tetapi sudut alfa lebih besar daripada 90 darjah. Okey. So maksudnya di sini sudut alfa berada pada sukuan yang kedua. Okey, so itu adalah first step dia untuk soalan A. Dia berada pada sukuan yang kedua. So kalau berada pada sukuan yang kedua, untuk cos, okey, kamu kena hafal SSTK, SSTK, SSTK. So sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif, maka cos jawapannya nanti mestilah negatif. Okey, maksud di sini cos alfa sama dengan negatif jawapannya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita kena cari sudut rujukan yang sepadan, iaitu di sebelahnya di sini. Okey, so cikgu zoom kan. So ini adalah PQS adalah segitiga sama kaki. So maksudnya di sini adalah bersamaan dengan 55 darjah. Okey, 55 darjah. Maka baki di sini, kalau kita tambah di sini adalah 55 tambah 55 adalah bersamaan dengan 110 darjah. Maka baki di sini adalah bersamaan dengan 70. Okey, 70. So maksudnya di sini cos alfa adalah sama dengan negatif 70. Okey, negatif 70. Sorry. So dia adalah cos alfa di sini adalah 110. Okey, cos alfa di sini adalah 110, maka sudut yang sepadan adalah negatif cos 70. Maka bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya. So, yang selebihnya inilah dia punya tekan kalkulator saja, iaitu negatif cos 70. So bersamaan dengan negatif 0.454. So ini adalah dia punya jawapan. Okay, untuk A. Untuk B, okay, tan beta. Tan beta pun sama juga di sini adalah sukuan yang kedua. Kita tahu bahawa dia berada pada sukuan yang kedua, maka tan ini nanti jawapannya adalah negatif. Okay, so beta ni berapa sudut beta? Beta adalah 180 tolak 55 bersamaan dengan 125 darjah. So maksudnya di sini
tan beta adalah sama dengan tan 125. So kalau kita guna sudut rujukan yang sepadan, negatif, itu negatif tan 55. Oke, negatif tan 55, negatif tan 55 adalah bersamaan dengan negatif 1.171. So ini adalah dia punya jawapan. Okay. So ini adalah cara untuk menyelesaikan soalan 2. Soalan 3. Okay, soalan 3. Dalam rajah di atas, cos sudut QRS di sini ya adalah 3/5. Saya hitungkan panjang PQ. So kalau kita nak cari panjang PQ, maka kita kena cari panjang QS, kerana PQ sama dengan QS. Okay. So kita tahu bahawa cos sudut QRS di sini adalah 3/5. So kalau berpandukan sudut ini adalah opposite, bertentangan. Okay, bertentangan, saya guna bahasa Melayu senang. Bertentangan, ini adalah sebelah, ini adalah hypotenuse. Okay, so cos 3/5, cos sudut QRS adalah sama dengan 3/5. Kalau berpandukan gambar rajah ini, cos kita tahu bahawa sebelah bahagi dengan hypotenuse, which is 3/5 sama dengan QR per H, okay, iaitu 10. Jadi di sini barulah kita boleh nampak macam mana nak mencari QR. 5 darab 2 10, 3 darab 2 sama dengan 6. Maksudnya QR sama dengan 6 cm. So ini 6 cm, 6 cm. So ini adalah segitiga sudut tegak. So kalau kamu orang hafal trigonometri, teorem Pythagoras, okay, so bertentangan di sini adalah 8 cm, 6, 8, 10, okay, pasangan bagi teorem Pythagoras 6, 8, 10. Maksudnya PQ pun sama dengan 8 cm, okay, sama dengan 8 cm. Okay, sudah settle. Next, soalan B, mencari nilai bagi sin PQS. Sudut ini ya, sudut PQS. So sudut ini tidak lebih daripada 90 darjah. Maksudnya nanti ini jawapannya adalah positif. Okay. Sudut PQS ini adalah kurang daripada 90 darjah, maka jawapannya nanti adalah positif. Okay. So di sini adalah 75 juga. 75 adalah bersamaan 150, maka baki di sini adalah 30 darjah. Okay. So maksud di sana sin sudut PQS adalah sama dengan sin 30 darjah, maka sin 30 adalah bersama dengan 0.454. So ini adalah dia punya jawapan. Ini adalah cara penyelesaian soalan 3. Soalan 4. Okey. Saya tunjukkan lagi langkah dia. Soalan 4. Dalam rajah di atas, UVWX adalah sebuah segi empat tepat di mana 2 kali ganda WX adalah sama dengan VW. 2WX adalah sama dengan VW. Maksud di sini ya. Okey, 2WX ini adalah sama dengan W. Maksudnya kalau kita nak cari ini, kerana panjang VX adalah sama dengan UY, iaitu sama dengan 12 cm, maka untuk WX kita bahagikan 12 cm dengan 3, kerana dia ada 3 bahagian di sini ya. 4 cm. So ini adalah 4 cm. 4 cm dan 4 cm. Okey. Dan di sini kita tahu di sini adalah 3 cm.
So kalau kamu orang hafal teorem Pythagoras, maka YW adalah sama dengan 5 cm. Okay. YW adalah 5 cm. So soalannya adalah cari cos alpha. Okay. Cos alpha ini ya, sudut sini. So kalau tengok sudut ini, dia tidak melebihi 90 darjah. Maksudnya cos alpha adalah berada pada sukuan yang pertama. Maksudnya dia adalah positif. Okey, SSTK ya, semua positif di sukuan yang pertama. Okey. So cos alpha, cos kita tahu bahawa cos adalah iaitu sebelah bahagi dengan hipotenus. Okey, sebelahnya adalah XY, hipotenusnya adalah YW. Maka jawapannya adalah 3/5. Okay, so ini adalah dia punya jawapan. Cos alpha sama dengan 3/5. And then sudut tan beta. Okay. Tan beta. So beta di sini, kalau kita tengok di sini adalah melebihi 90 darjah, tetapi dia tak lebih daripada 180. Okey. Kerana tan beta ni, kamu kena tengok sudut beta dia kurang daripada 180. Okey, maksudnya dia berada pada sukuan yang kedua. Okey, kalau tan sukuan kedua maka adalah negatif. Okey, dia adalah negatif ya. So sudut rujukannya adalah di sebelah sini ya. Ini adalah rujukan, sudut rujukan dia di sebelah. Okey. So kita tengok tan beta. Okey, tan beta adalah sama dengan negatif kerana sukuan yang kedua, iaitu bertentangan, opposite. Okey, bertentangan bahagi dengan sebelah. Okay. So yang bertentangan adalah 3 cm, yang sebelahnya adalah 4. So ini adalah dia punya jawapan. Okay. Jawapan dia. So kalau nampak di sini soalan 4 dia berbeza dengan soalan ini ya, soalan apa ni? Soalan 2 dan juga soalan 3. Kerana untuk soalan 2 dan 3 nilai sudut itu sudah diberi. Okay, nilai sudut itu sudah diberi. Tetapi untuk soalan 4, nilai sudut itu tidak diberi. Okay, itu saja beza dia soalan 2, 3 dengan soalan 4. Okay, jadi nanti cikgu nak kamu orang cuba buat sendiri. Okay, ada kaitan dengan teorem Pythagoras. Kemudian soalan, gue nak tunjukkan soalan ni ya, yang ada complicated sedikit, soalan 8. Okay, soalan 8. So diberi bahawa cos Y adalah sama dengan 12/13. Okay, cos Y ya, Y sini ya. Kerana ini adalah Y, sudut Y kurang daripada 180, maka dia berada di sukuan yang kedua. Sebab itu kalau cos Y dia adalah negatif. Okay, kalau kamu tengok di sini ya, negatif. Okay. So kalau berpandukan sudut rujukan dia di sini, okay, di sini dia punya sudut rujukan yang sepadan. Okay. So cos Y adalah sama dengan 12/13. Untuk rujukan sudut rujukan yang sepadan, kita tak perlu letak negatif ya. Okay. So cos adalah sebelah bahagi dengan hipotenus. Okay, sebelahnya adalah 24, hipotenusnya adalah PT. So ini kita tahu bahawa darab 2, ini pun darab 2, maka PT, okay, PT adalah sama dengan 26 cm. So ini adalah 26 cm. Okay. So kalau menggunakan teorem Pythagoras, maka di sini adalah bersamaan dengan 10 cm. Okay, teorem Pythagoras iaitu 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 iaitu bersamaan dengan 100. Okay, jadi untuk PS sama dengan punca kuasa 2 100, dapatlah 10 cm. Okay, so PS adalah 10 cm.
dan ST adalah 24 cm. So soalannya adalah hitungkan panjang SR. SR di sini ya, kita kena cari SR. So kita sudah ada maklumat tentang ini, oke. Yaitu sudut sini adalah 45, sudut PQ adalah 15 cm. Oke. Jadi sekarang ini kita boleh menggunakan tan, okay. Tan 45, karena tan 45 adalah sama dengan bertentangan bahagi dengan sebelah. Bertentangan adalah 15 cm, sebelahnya adalah PR, PR. So kita tidak ada maklumat tentang PR. PR sama dengan 15 bahagi dengan tan 45, maka 15 bahagi dengan tan 45 adalah bersamaan dengan 17.56 cm. Oke. So macam mana kita nak cari SR? SR adalah sama dengan 17.56 tolak 10 cm, maka dapatlah 7.56 cm. Oke, ini adalah contoh penyelesaian bagi soalan 8. So the rest soalannya nanti cikgu nak kamu orang cuba buat. Oke, ada beberapa soalan di sini ya. Cikgu nak kamu orang cuba buat. Nanti kita akan bincang the next class lah. Oke, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.